Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton hari ini. Saya Najla daripada Persatuan Epilepsi Malaysia dan hari ini kami telah menjemput Dr. Sherini Ahmad Bahzi Ahmad untuk bertanyakan soalan-soalan lazim mengenai vaksin COVID-19 dan penyakit epilepsi. Dr. Sherini merupakan Presiden Persatuan Epilepsi Malaysia dan pakar neurologi daripada Subang Jaya Medical Center. Selamat datang Dr. Sherini. Terima kasih. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Okey, jadi kami telah mengumpul beberapa soalan-soalan lazim yang sering kami terima di Facebook dan juga laman media sosial yang lain mengenai vaksin COVID-19. Jadi untuk itu kami juga ingin beritahu bahawa sesi video hari ini akan diletak di dalam laman web kami dan juga media sosial kami, dan anda juga boleh mendapat info-info lain berkenaan vaksin COVID-19 dan epilepsi di laman web kami. Okey, jadi kita mulakan dengan soalan pertama, Dr. Sherini. Okey, soalan basic dulu ya, Dr. Sherini. Boleh tak jelaskan apakah itu vaksin dan juga jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Malaysia? Okey, terima kasih Najla dan terima kasih juga kerana sudi meminta saya untuk membuat video ini. Saya harap kita boleh membantu rakan-rakan kita ataupun pesakit-pesakit kita untuk memahami lebih lanjut lagi mengenai vaksinasi COVID-19. So, kembali kepada soalan pertama, apakah itu vaksin? So, pada kebiasaannya vaksin mengandungi antigen yang diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. So produk vaksin juga boleh diperoleh dari protein subunit atau sebahagian protein pada virus, toksin bakteria yang telah dilemahkan atau sebahagian dari struktur bakteria. Vaksin berfungsi untuk merangsang sistem imun kita atau sistem ketahanan semula jadi kita supaya kita dapat bersedia melawan jangkitan penyakit yang khusus dari virus tersebut dengan lebih cepat dan baik. So bagaimana vaksin itu boleh merangsang sistem daya lawan jangkitan kita? Vaksin membantu sistem imun dengan melatih antibodi kita untuk mengenal pasti virus-virus tertentu dari awal supaya sistem imun kita cukup bersedia apabila tiba masa virus sebenar menyerang badan kita. So, vaksin boleh membantu kita melawan penyakit dengan dua cara, iaitu cara pertama, mengurangkan risiko kita untuk mendapat jangkitan virus, dan jika kita mengidap jangkitan virus tersebut, pengambilan vaksin sebelum ini boleh mengurangkan risiko kita mengidap gejala yang teruk daripada jangkitan virus tersebut. Okey, Dr. Sherini. Soalan kedua, apakah jenis-jenis vaksin yang ada untuk melawan virus COVID-19? So buat masa ini terdapat 3 jenis vaksin yang boleh membantu kita merangsang sistem imun terhadap COVID-19. Kita bahagikan dia kepada 3 cara untuk vaksin-vaksin ini. Cara pertama ialah menggunakan inactivated virus vaccine. Apa yang dimaksudkan dengan inactivated virus vaccine ialah vaksin ini mengandungi virus yang telah dimatikan. Contohnya dalam vaksin Sinovac ataupun CoronaVac. Viral vector vaccine adalah cara kedua, iaitu vaksin ini mengandungi ubat suai virus atau vektor untuk menyampaikan kod genetik antigen ataupun DNA. Contohnya cara ini digunakan dalam vaksin Oxford AstraZeneca, Sputnik, CanSino Bio dan juga Johnson & Johnson. Kemudian cara ketiga ialah menggunakan RNA, RNA vaksin, di mana vaksin ini mengandungi RNA coding daripada protein virus, contohnya yang digunakan dari Pfizer dan juga Moderna. Okey, so apa jenis vaksin yang digunakan di Malaysia? So setakat ini kita ada 3 yang ada di Malaysia yang digunakan dalam program vaksinasi kita. Yang pertama ialah Pfizer Biotech. Nombor 2 ialah AstraZeneca dan ketiga ialah Sinovac. So yang kita tahu Pfizer adalah dari Amerika menggunakan teknologi mRNA, AstraZeneca dari Oxford, United Kingdom menggunakan viral vector
dan Sinovac pula dari China yang menggunakan inactivated virus. Berkemungkinan besar kita akan mendapat lagi vaksin di masa akan datang. Tak silap saya, I think kita punya kerajaan tengah melihat sama ada mereka boleh membawa masuk CanSino Bio dari dan juga Gamaleya dari Russia. Okey, terima kasih Dr. Shrini. Soalan seterusnya, siapakah yang perlu mendapat vaksin untuk COVID-19? Ada di kalangan orang ramai yang merasakan mereka tidak perlu mendapat vaksin atau tidak penting untuk mereka divaksinasikan. Jadi macam mana tu Dr. Shrini? Okey, pada pendapat saya dan I'm sure ramai rakyat Malaysia juga hopefully berfikiran yang sama, semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas adalah disarankan untuk mengambil vaksin COVID-19. Baru-baru ini MPRA ataupun bahagian regulatory farmasi negara telah meluluskan pemberian vaksin COVID-19 kepada para remaja yang berumur 12 tahun dan ke atas. So vaksin yang akan ditawarkan untuk mereka buat masa ini adalah dari Pfizer, tak silap saya. So pengambilan vaksin secara menyeluruh dapat membantu mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negara ini. So apabila makin ramai orang yang mendapat vaksinasi, maka semakin ramailah rakyat kita yang boleh membentuk antibody dan seterusnya mengurangkan risiko penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Bagaimana pula untuk wanita yang hamil atau sedang menyusu? Adakah boleh untuk mereka mengambil vaksin COVID-19? Okey, setakat ini tiada data yang mencukupi untuk menunjukkan yang vaksin adalah bahaya kepada wanita hamil. Baru-baru ini KKM juga telah memberitahu kita bahawa wanita hamil atau menyusu boleh mengambil vaksinasi. Justru itu pemberian vaksinasi kepada wanita hamil adalah disarankan kerana ia dapat melindungi ibu yang mengandung. Ibu yang menyusu juga disarankan agar tidak berhenti menyusu jika mendapat vaksin. So setakat inilah semua wanita hamil dan menyusu boleh diberi vaksin dan baru-baru ini kita diberitahu semua vaksin boleh. Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. So soalan yang seterusnya Dr. Shrini, adakah vaksin ini selamat diambil? So pada 3 Jun 2021, the World Health Organization atau WHO telah meluluskan penggunaan 6 jenis vaksin COVID-19 dan ada banyak lagi vaksin yang masih menunggu kelulusan daripada WHO. Ini bermaksud vaksin-vaksin yang telah diluluskan oleh WHO adalah selamat digunakan dan berkesan untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Antara vaksin-vaksin tersebut termasuklah AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac. Dan kita agak lucky because kita ada at least 3 daripada 6 ini diberi kepada rakyat Malaysia. Ya, soalan seterusnya soalan yang sering ditanya oleh orang ramai dan juga ahli-ahli Persatuan Epilepsi Malaysia berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. So bagaimana dengan risiko kematian jika mendapat vaksin COVID-19 yang dikaitkan dengan AstraZeneca? I think soalan ini banyak ditanya kepada semua doktor mengenai the safety ataupun keberkesanan ataupun bolehkah kita ambil vaksin AstraZeneca ni. Pada pendapat saya untuk semua vaksin lah, okey. Setakat ni tiada bukti kukuh atau hubung kait secara langsung yang membuktikan bahawa vaksin COVID-19 membawa risiko kematian. No direct relationship. Tak cukup evidence lagi yang kata ada direct relationship. Walau bagaimanapun ada laporan tentang risiko darah beku selepas pengambilan sesetengah vaksin seperti AstraZeneca dan baru-baru ini Johnson & Johnson. Namun begitu, risiko untuk mendapat jangkitan sangat serius dan seterusnya maut dari jangkitan COVID-19 pada pendapat saya adalah terlalu tinggi berbanding risiko pengambilan vaksin yang sangat rendah. So bila kita kena tengok statistik. What are the chances untuk kita untuk mendapat jangkitan COVID-19 ni?
berbanding dengan chances kita untuk mendapat risiko darah beku dari pengambilan AstraZeneca. So pada pendapat saya risiko untuk mendapat darah beku itu terlampau kecil. So adalah disarankan supaya semua orang yang layak tetap divaksinasi secepat mungkin untuk membendung pandemik COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Shrini. Okey, soalan seterusnya ialah siapakah ataupun adakah orang yang tidak disarankan untuk mengambil vaksin COVID-19? Okey, walaupun kita kata semua orang perlu ambil vaksin COVID-19, ya, you're right, memang ada yang golongan yang kita tak sarankan lagi lah. Buat masa sekarang, kanak-kanak kurang daripada 12 tahun tidak disarankan untuk mendapat vaksin disebabkan tiada data yang kukuh yang boleh digunakan setakat ini. Hopefully this may change in the future. Selain itu, sesiapa yang mempunyai sejarah alahan yang teruk terhadap vaksin sebelum ini atau sesiapa yang masih sedang demam atau tak sihat tidak disarankan mengambil vaksin. Sesiapa yang sedang mengidap jangkitan COVID-19 juga tidak dibenarkan mengambil vaksin sehinggalah anda telah sembuh sepenuhnya. Okey, Dr. Shrini, apakah maksud alahan yang teruk? Dan macam mana pula dengan orang yang ada alahan kepada ubat-ubat, makanan dan sebagainya? Okey, alahan di sini maksudnya alahan yang teruk ya. Alahan teruk di sini maksudnya macam anafilaksis, iaitu alahan yang teruk terhadap komponen dalam vaksin tersebut. And anafilaksis adalah di mana kita mendapat alergi sehingga mata kita, bibir kita, tekak kita semua bengkak-bengkak, kita susah nafas dan lebih teruk lagi tekanan darah kita pula akan merudum jatuh sehingga boleh menyebabkan kematian jika tidak diberi rawatan kecemasan dengan segera. So salah satunya ialah alahan terhadap satu komponen ni PEG atau polyethylene glycol dalam vaksin mRNA base seperti Pfizer. Justru itu, jika anda juga mempunyai sejarah alahan yang sangat teruk terhadap apa juga vaksin atau ubat suntikan, suntikan intramuscular atau intravenous, bukan ubat oral tapi ubat yang suntikan, anda perlu mendapat pandangan dari doktor yang merawat anda untuk berbincang tentang risiko anda. Sebab mungkin anda tidak akan diberi vaksin Pfizer atau AstraZeneca, mungkin anda akan diberi option lain. Sesiapa yang mempunyai risiko lagi satu thrombocytopenia daripada ubat heparin atau heparin induced thrombocytopenia juga tidak sesuai mengambil vaksin AstraZeneca dan akan diberi vaksin yang berlainan. So adalah important untuk anda, ada penting untuk anda melaporkan sejarah anda kepada di dalam MySejahtera ataupun di tempat pusat vaksinasi. Sesiapa yang ada alahan terhadap makanan dan latex, ubat-ubatan yang diambil secara oral, alahan terhadap haiwan, serangga, environmental atau alam sekitar, boleh mengambil vaksin. So itu tiada masalah. Okey. Terima kasih doktor. Soalan seterusnya, adakah golongan pesakit tertentu yang lain yang patut berbincang dengan doktor mereka sebelum mereka mengambil vaksin COVID-19? Okey, so ada sesetengah golongan pesakit yang mempunyai sejarah medical history yang kompleks. So memang kita sarankan tak salah untuk berbincang dengan doktor anda untuk mendapatkan vaksinasi. Okey. Tetapi ada sesetengah golongan pesakit yang memang kita tahu mempunyai daya imun badan yang sangat lemah disebabkan jenis penyakit yang dihidapi seperti kanser ataupun autoimmune disease, ataupun mereka mengambil ubat-ubatan atau rawatan yang menyebabkan daya imun badan mereka rendah seperti ubatan steroid atau kemoterapi. So golongan yang mempunyai daya imun rendah walau bagaimanapun kita kena ingat adalah berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan serius dari COVID-19. Maka golongan ini perlu divaksinasi. Namun begitu, anda perlu berbincang dengan doktor anda sebab doktor anda perlu berbincang dengan anda mengenai risiko kesan sampingan daripada pengambilan vaksin dan juga keberkesanan vaksin, ya, sebab kita ambil ubat yang rendahkan imun sistem kita. So keberkesanan vaksin juga tidak dapat dibuktikan secukupnya.
So jika anda mempunyai daya imuniti yang rendah atau mengambil ubat-ubatan yang menurunkan daya imuniti anda. So penting untuk anda berbincang dengan pakar yang merawat anda sebelum mendapat vaksinasi. Mungkin jadual pengambilan ubat anda itu akan diubah just untuk vaksinasi. So penting untuk berbincang dululah. So KKM juga telah mengeluarkan garis panduan vaksin COVID-19 dan laporan tersebut ada menerangkan panduan vaksinasi untuk penyakit-penyakit seperti kanser, kanser darah, sesiapa yang sedang mengambil beberapa jenis ubatan yang mungkin memerlukan anda mendapat surat kelulusan daripada doktor pakar anda sebelum divaksinasi. So tak semua penyakit perlukan surat dari doktor, tetapi ada garis panduan sesetengah penyakit perlu surat dari doktor. Okey, terima kasih Dr. Shurini. Okey, ini dua soalan yang lebih kurang sama lah. So saya kumpulkan dua soalan ni sekali. Adakah keberkesanan setiap vaksin berbeza dan patutkah saya memilih vaksin yang mempunyai keberkesanan paling tinggi? Dan di samping itu, adakah jenis vaksin tertentu yang patut diambil oleh pesakit epilepsi? Okey. Walaupun setiap vaksin menunjukkan variasi dalam keberkesanan melindungi diri kita dari dijangkiti COVID-19, so kita juga tahu setiap vaksin ini berkesan untuk mengelakkan kita daripada mendapat jangkitan yang sangat teruk sehingga menyebabkan komplikasi kesihatan jangka panjang ataupun maut dari COVID-19. So pada pendapat saya, ambil saja apa jenis vaksin yang diberi dan jangan lengah-lengahkan proses ini kerana kita perlu lindungi diri kita dari jangkitan COVID-19 secepat mungkin. Mengenai pesakit epilepsi pula, anda boleh ambil apa-apa vaksin yang diberikan kepada anda. Seperti yang saya sudah cakapkan tadi, the only problem untuk ambil vaksin adalah jika anda ada dalam kategori yang saya telah terangkan sebentar tadilah, alahan yang teruk terhadap vaksin sebelum ini, dan itu anda mungkin diberi option untuk vaksin yang lain. Tapi overall, mana-mana vaksin yang diberi pada pesakit epilepsi boleh diambil. Okey, soalan seterusnya Dr. Shurini. Bolehkah kita dijangkiti COVID-19 walaupun telah mengambil vaksin? Okey, pengambilan vaksin juga bukanlah bermaksud kita tidak boleh mendapat jangkitan COVID-19. Ini konsep yang kita kena faham ya, sebab orang banyak berkata dah vaksin 2 kali dah tapi masih boleh dapat COVID-19. Tiada vaksin yang efektif 100%. Kita masih boleh dijangkiti tetapi kita tidak dapat mengelak jangkitan itu daripada bergejala teruk sehingga memerlukan rawatan di hospital atau ICU. Sebab tu kita ambil vaksin. Yang paling penting kita mahu mengelak jangkitan ni daripada membawa maut. Okey, kita cakap pasal kategori 1, kategori 2, kategori 3 kan dalam COVID, kita nak elakkan terjatuh dalam golongan kategori 3, 4, 5 ni. Okey. So vaksin ini juga dapat melindungi kita daripada menjangkiti orang lain di sekeliling kita walaupun anda sudah divaksinasi. So ini penting ya. Kita masih perlu melindungi diri dari orang ramai, melindungi diri kita dan orang ramai dengan mematuhi SOP walaupun kita dah vaksin, iaitu kita masih kena memakai pelitup muka, masih kena melakukan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan sentiasa basuh tangan dan sanitasi tangan kita selalu. Terima kasih Dr. Shurini. Soalan seterusnya, untuk orang yang beragama Islam, ada yang bertanyakan, adakah vaksin itu halal? Okey, setakat ini yang saya tahu tiada produk berasaskan khinzir yang digunakan untuk vaksin yang diberi di Malaysia. So far kita diberitahu orang Islam boleh ambil vaksin yang disediakan. Okey, soalan seterusnya, adakah pesakit epilepsi boleh mengambil vaksin? Ini mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut lagi. Okey, so short answer boleh. Okey, setakat ini tiada laporan dari mana-mana kajian vaksin yang menyatakan bahawa pengambilan vaksin di kalangan pesakit epilepsi atau sawan adalah tidak selamat. So semua orang digalakkan mengambil vaksin COVID-19 untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.
tiada laporan yang kukuh yang menyatakan pengambilan vaksin COVID-19 boleh menyebabkan seseorang itu dapat sawan. So majoriti pesakit epilepsi walaupun mereka mempunyai penyakit-penyakit lain boleh mengambil mana-mana vaksin COVID-19. So the problem is masalah pengambilan vaksin COVID-19 ni mungkin akan timbul jika kita ada segelintir pesakit yang mempunyai sejarah alahan yang teruk. So soalan yang saya selalu dapat ialah pengambilan ubat carbamazepine dan alahan Stevens-Johnson syndrome, ya. Stevens-Johnson syndrome ni bila kita dapat yang rash ataupun ruam yang teruk selepas mengambil ubat carbamazepine seperti carbamazepine hingga bengkak-bengkak bibir, ulcer semua. Okey, itu dikategorikan sejarah alahan yang teruk lah selepas mengambil ubat carbamazepine. Tapi tak bermaksud anda tak boleh mendapat vaksin COVID-19. Anda masih boleh mendapat COVID-19, mendapat vaksin COVID-19. Walau bagaimanapun tempat pengambilan vaksin anda mungkin akan diatur di tempat yang mempunyai fasiliti kesihatan seperti hospital. Sebab sekarang ni kita dah ada banyak fasiliti yang memberikan vaksin. Dulu kita tak banyak, tapi sekarang kita dah ada banyak hospital yang juga membantu memberi vaksinasi. So sekarang ni mereka mungkin mengatur vaksinasi anda di tempat yang lebih kondusif lah seperti hospital. Oleh itu, anda perlu melaporkan sejarah alahan anda di dalam aplikasi MySejahtera. Okey, dan bila anda kat tempat vaksinasi, anda perlu memberitahu petugas vaksinasi di pusat pemberian vaksin tentang sejarah alahan anda. Lepas anda menerima vaksin, selalunya anda akan dipantau 15 minit. Okey, tapi kalau anda ada sejarah alahan, mereka akan pantau anda lebih lama atau selalunya 30 minit jika anda mempunyai sejarah alahan. Terima kasih Dr. Srini. Soalan seterusnya, apakah kesan sampingan vaksin COVID-19 bagi pengidap epilepsi? So kesan sampingan yang kita selalu dengar adalah selalunya demam, sakit-sakit badan selepas menerima vaksin. Tak semua orang mendapat simptom yang sama. Okey, setiap orang berlainan. So demam tu sendiri selalunya tak tinggi. Demam dalam selepas mengambil vaksin ni selalunya demam-demam yang mild atau ringan sahajalah. Tetapi demam kadang-kadang boleh menyebabkan pesakit epilepsi mendapat sawan. So nasihat saya kepada pesakit saya supaya mengambil ubat paracetamol atau ubat demam jika anda ada demam dan cuba ambil mengikut jadual atau regularly untuk beberapa hari. Dan bila kita dah tak demam tu semua, kita boleh stop ambil ubat demam tu. Namun begitu, segala jenis alahan biar ringan biar teruk anda perlu laporkan kepada JKJV melalui aplikasi MySejahtera. Jika anda mendapat alahan yang teruk, mungkin anda tidak akan diberi dos kedua vaksin. Okay. Soalan seterusnya Dr. Srini, adakah vaksin boleh mengganggu keberkesanan ubat epilepsi saya? So kandungan vaksin yang diberikan adalah kecil dan tidak akan ada interaksi dengan ubat epilepsi anda. Okey, oleh itu pengambilan vaksin tidak akan mengganggu keberkesanan ubat sawan anda. Begitu juga ubat epilepsi itu sendiri tidak akan mengganggu keberkesanan vaksin COVID-19 yang diambil. Okey. Soalan seterusnya, adakah saya perlu berhenti ubat saya beberapa hari sebelum atau selepas mendapat vaksinasi? Okey, short answer tidak. Okey, anda adalah sangat penting, ya. Saya tak boleh nak tekankan lagi kat sini, penting untuk anda mengambil ubat epilepsi anda. Hari yang anda nak pergi untuk vaksin, selepas vaksin, jangan lepas makan ubat epilepsi anda seperti yang dijadualkan oleh doktor. Soalan seterusnya, adakah vaksin boleh menyebabkan seseorang mendapat epilepsi dan adakah hubung kait antara vaksin dan autism? Okey, hubung kait mengenai vaksin dan autism ni kita dah dengar dah lama, ya, even dari zaman
MMR, vaksin MMR lagi. Kita dah tahu melalui kajian bahawa tiada hubung kait secara langsung yang membuktikan vaksin sebagai penyebab autism. Okey. Begitu juga tentang vaksin sebagai penyebab seseorang mendapat epilepsi atau vaccine associated epilepsy. Kenyataan itu adalah tidak benar. Kita kena ingat bahawa program vaksinasi secara keseluruhannya telah menyelamatkan banyak nyawa dari gejala-gejala penyakit yang teruk. So jadi hati-hati dengan berita palsu tentang vaksin. Sentiasa berbincang dengan pengamal perubatan jika anda ingin mendapat maklumat yang tepat. Okey, soalan seterusnya ya. Bolehkah saya mengambil vaksin COVID-19 jika saya baru sahaja mengambil vaksin untuk penyakit yang lain? So adalah disarankan supaya anda menunggu sekurang-kurangnya 2 minggu, 14 hari selepas menerima vaksin lain sebelum mendapat vaksin COVID-19. Begitu juga anda perlu menunggu lebih kurang 28 hari selepas dos kedua COVID-19 sebelum menerima vaksin lain. Dan soalan seterusnya ya, Dr. Srini, apakah yang saya perlu lakukan jika saya mendapat sawan selepas vaksinasi? Rawatan sawan selepas mendapat vaksin adalah sama seperti serangan sawan yang lain, tak ada beza. Ada beberapa sebab mungkin anda mendapat sawan, so kita kena tengok kepada faktor-faktor tersebutlah. Antara sebab-sebab mendapat sawan termasuk yang saya telah sebut tadi, mungkin sebab kesan sampingan vaksin tu membuatkan kita sakit badan, otot kita sakit-sakit, rasa lemas, so tidur kita pun terganggu. Lepas tu kita, bila tidur kita terganggu, kita tahu ini adalah penyebab seseorang itu mendapat serangan sawan jika dia ada epilepsi. So demam juga mungkin boleh menjadi punca anda mendapat sawan. So adalah penting untuk anda mengambil, seperti saya sebut tadi, ubat demam secara berjadual supaya demam anda boleh dikawal. Nombor 1. Dan jika sawan anda menjadi lebih kerap, iaitu beberapa kali sehari atau hampir setiap hari, atau jika serangan berlarutan lebih dari 5 minit, adalah penting untuk anda mendapat rawatan di hospital. So jangan tunggu. Perlu diberi penekanan bahawa adalah penting untuk anda mengambil ubat sawan dan mematuhi dos yang telah ditetapkan oleh doktor anda seperti biasa. Okey, baiklah Dr. Srini. Setakat itu sahaja soalan-soalan yang kita kemukakan hari ini kepada Dr. Srini. Terima kasih Dr. Srini. Sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, ada apa-apa lagi tak yang Dr. Srini nak sampaikan kepada penonton kita? Saya rasa kita dah menjawab banyak soalan ya tentang COVID-19. I'm sure ada lagi rakan-rakan kita ataupun pesakit-pesakit epilepsi yang mungkin ada lagi soalan. Kita boleh anda boleh bertanya di laman Facebook Persatuan Epilepsi Malaysia, dan kita akan cuba jawab mana yang kita boleh. I think generally summarizing apa yang kita dah discuss hari ini, vaksin itu generally selamat, adalah penting untuk semua orang yang layak untuk mendapat vaksin COVID-19, termasuklah pesakit epilepsi. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Srini Ahmad. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Semoga sesi hari ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk melayari laman web kami di mana semua informasi terkini mengenai COVID-19 akan dipaparkan di laman web tersebut. So link laman web tersebut akan disertakan di bawah. Okey, dengan itu kami akhiri sesi kami ini dengan salam sejahtera. Assalamualaikum.